Segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkalt wa ilaihi unib. Sadaqallahul azim. Wa qala ta'ala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam tahiyyatan tayyibatan mubarakatan min indillah fa aqul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kepada yang berbahagia Tuan Pengerusi Majlis Al-Fadil Ustaz Syafi'i bin Ibrahim yang diraikan sahibus samahah Datuk Paduka Syekh Fadil bin Haji Awang selaku Mufti Negeri Kedah Darul Aman, yang dihormati Al-Fadil Datuk Haji Yusri, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman, Datuk Syekh Ismi Anwar bin Haji Abdul Halim, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Ahli Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman, yang diraikan Sahib Al-Fadilah Tuan Syekh Marwazi bin Dhiyauddin, Timbalan Mufti Negeri Kedah Darul Aman, yang berbahagia Tuan Syekh Khairul Firdaus bin Abu Bakar, Timbalan Imam Besar Masjid Negeri Kedah Darul Aman. Seterusnya tuan-tuan pegawai kanan, tuan-tuan pegawai di Masjid Negeri, Masjid Zahir, dan juga tuan-tuan pegawai di Jabatan Mufti Negeri Kedah Darul Aman. Seterusnya tidak dilupakan juga kepada anak-anak pelajar Ulul Albab, ya, Semekak, ya, Sekolah Menengah Agama Kedah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan tidak dilupakan juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, warga qaryah Masjid Negeri, Masjid Zahir, Negeri Kedah Darul Aman. Alhamdulillah, pada malam ini kita merafakkan setinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini Allah taala mengizinkan kepada kita untuk kita melaksanakan suatu majlis forum bicara mufti ataupun dialog mufti. Kalau sebelum ini penjenamaan ataupun yang disebut sebagai bicara fatwa, ya, namun dijenamakan semula, ya, pada malam ini sebagai dialog mufti. Sempurnakah korbanku? Jadi satu tajuk yang berbahagia Datuk Paduka yang begitu cantik lah kita kira pada malam ini yang bagi Datuk, ya. Jadi oleh kerana kita ni nak mengejar juga masa kita yang tak apa nak panjang bagi Datuk, saya ingat saya pun tak mau nak memanjangkan bicara lagi lah yang bagi Datuk lah. Ingin terus saya nak memulakan bicara fatwa kita ataupun dialog mufti kita pada malam ini untuk mengajukan soalan pada malam ini, iaitu yang bagi Datuk, bolehkah Datuk ceritakan kepada kami semua serba sedikit, ya, berkenaan dengan pengertian ibadah korban itu dan juga hikmah kita melaksanakan ibadah korban. Tiap-tiap tahun kita melaksanakan ibadah korban
Dan juga mungkin Datuk boleh sebut sedikitlah setelah daripada itu hukum ya kita melaksanakan ibadah korban ini. Mudah-mudahan kita semua yang berada di dalam masjid negeri ini dan juga dipahamkan ada yang menonton secara live Facebook yang bagi Datuk. Jadi semuanya dapat manfaat dan mereka akan insya-Allah bila dengar ni barangkali rasa semangat balik untuk nak melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Kepada yang berbagai Datuk, falyatafaddal mashkura. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia, yang dikasihi, yang dihormati Tuan Moderator yang juga merupakan sebagai Imam Besar Masjid Zahir Negeri Kedah Darul Aman. Yang berbahagia lagi yang dikasihi Timbalan Imam Besar Al-Fadhil Ustaz Khairul Firdaus dan semua warga kerja Masjid Zahir Al-Star Kedah. Berbahagia Tuan Syekh Marwazi Diauddin sebagai Timbalan Mufti Negeri Kedah Darul Aman, pegawai dan kaki tangan Jabatan Mufti Negeri Kedah Darul Aman, anak-anak daripada kelas Ulul Albab Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Terima kasih kepada pihak pengurusan Sekolah Menengah Agama Kedah dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita dipertemukan dalam majlis untuk kita bercakap berkenaan dengan satu ibadah yang merupakan sebagai syiar di bulan Zulhijjah, terutamanya bagi hari-hari Nahar dan 3 hari selepasnya yang disebut sebagai Ayyamut Tashriq. Karena ibadah kurban ini merupakan sebagai syiar ketika kita umat-umat Islam berada di bulan Zulhijjah, terutamanya ketika mana kita berada pada hari raya Aidul Adha dan 3 hari tasyrik selepasnya. Yang kedua, ibadah kurban ini merupakan ibadat yang teragung, sebagai ibadat yang boleh membawa ataupun mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan nama ibadah kurban atau disebut sebagai al-udhiyah, kurban. Dari kata terbitan kurba yang membawa makna dekat, yang membawa makna hampir. Maknanya dengan kita melaksanakan ibadah kurban ini akan meletakkan, mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Apabila kita bercakap berkenaan dengan ibadah kurban,
Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, kita dapat melihat bahawa ibadat kurban ini dari segi pensyariatannya semenjak bermulanya kewujudan Banil Insan di muka bumi ini. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. Iz qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Sadaqallahul azim. Al-Ma'idah ayat 27. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyebut, untuk memperingatkan kembali kisah Naba abdai Adam bil haqq. Dua orang anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang disebut sebagai Habil dan Qabil. Iz qarraba qurbana, ketika mana dua beradik ini melakukan ibadat kurban, fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Dua beradik yang melakukan ibadat kurban ini hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang sahaja, sementara yang seorang lagi tidak diterima oleh Allah. Dalam kitab-kitab tafsir ada menyebut yang diterima oleh Allah daripada saudara yang bernama Habil. Sementara yang bernama Qabil, itu abang kepada Habil, tidak diterima oleh Allah ibadat kurbannya. Bila mana Qabil menyedari yang ibadat kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, qala la aqtulannak. Tindak balas secara spontan nak menyatakan kecewanya kerana ibadat kurbannya tidak diterima oleh Allah. Terus dia mengancam saudaranya, qala la aqtulannak, aku nak bunuh awak, aku nak bunuh kamu. Dijawab oleh si Habil, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dalam soal ibadat kurban ini diterima atau tidak diterima bukan hak saya, bukan hak aku. Ini hak Allah. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah akan menerima bukan sahaja ibadat kurban, akan tetapi ibadat-ibadat yang lain minal muttaqin, daripada orang-orang yang muttaqin. Daripada mereka yang melakukan ibadat kurban maupun ibadat-ibadat yang lain yang berasaskan kepada takwa. Yang sudah tentu apabila satu ibadat yang berasaskan kepada takwa, akan ada di sana ikhlas, akan ada di sana kerana Allah, akan ada di sana bukan tujuan-tujuan yang lain untuk nak menunjuk-nunjuk, nak berlawan-lawan, bermegah-megah. Kalau inilah asas seseorang itu melakukan ibadat kurban, tidak ada ruang ibadat kurban yang dilakukannya itu
akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita nak lihat dari satu sudut, kita nak buat ibadat kurban, kita ada duit, kita boleh buat. Ada kambing, ada lembu. Kambing untuk seorang, lembu ataupun kebau ataupun unta boleh dikongsikan 7 orang. Kalau ada 2 benda, duit ada, binatang ada, kita boleh buat. Dan kalau kita berada pada mana-mana salah satu daripada hari raya Haji Aidul Adha, termasuk 3 hari tasyrik, kita berada pada waktu itu, ada lagi peluang kepada kita untuk kita melakukan ibadat kurban yang sangat-sangat dituntut kepada kita, kepada siapa saja di antara kita yang ada kemampuan. Tapi satu perkara selepas daripada kita ada uang, kita ada binatang, kita ada, kita duduk pada waktunya dan kita boleh melakukannya. Yang paling kita bimbang daripada ayat yang kita bacakan tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan terima daripada mereka yang melakukan ibadat kurban yang berasaskan daripada sifat takwanya, ikhlasnya kerana Allahnya. Yang tu yang kita bimbang. Yang tu yang sangat-sangat kita bimbang. Ketika mana peluang sudah berada di hadapan kita, kita ada wang ringgit, ada binatang ternakan untuk kita sembelih, kita berada di hari raya Aidil Adha dan juga 3 hari tasyrik, tiba-tiba satu lagi yang merupakan sebagai syarat yang paling penting tidak ada pada kita. Yang tu yang kita takut, maka sia-sia saja. Boleh makan daging sajalah. Boleh sonok sebut yang kita ni buat kurban tahun ni. Boleh sonok kita sebut masjid kita buat 50 ekor. Surau kita buat 20 ekor. Andai kata kita gagal kawal hati kita ketika mana kita melakukan ibadat kurban ini, tidak ada di sana sifat ikhlas. Tidak ada di sana kerana Allah. Tidak ada di sana nawaitu untuk taqarrub dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di sana sama memberi, mengambil peluang, mengambil bahagian untuk nak memancarkan syiar Aidul Adha ini. Ini perkara yang paling penting sekali. Baik. Yang kedua, ditanya kepada saya tentang pengertian ibadat kurban. Daripada apa yang saya sebut tadi, maknanya sudah ada di sana sebahagian daripada maksud ibadat kurban itu. Tarif satu sembelihan yang dilakukan ke atas binatang-binatang tertentu pada hari-hari tertentu dengan niat yang tertentu. Binatang itu, binatang sembelihan itu ialah sama ada unta, lembu, kambing, biri-biri, kebau dan sebagainya. Itu syurut al-an'am yang disembelih pada hari-hari tertentu, hari raya dan juga 3 hari tasyrik dengan niat tertentu. Niat yang akan membezakan di antara kurban atau udhiyah, yang akan membezakan di antara al-hadiyu bagi mereka yang berada di tanah suci, niat yang akan membezakan di antara ibadat kurban dan ibadat aqikah. Dari segi hukum, jumhurul ulama mengatakan bagi mereka yang ada kemampuan untuk melakukan ibadat kurban adalah sunat muakkad. Nah, sunat yang sangat-sangat dituntut
ke atas mereka yang ada kemampuan. Kemampuan yang dimaksudkan kemampuan dirinya sendiri, kemampuan mereka yang berada di bawah tanggungannya untuk 4 hari yang disebutkan tadi. Raya dan 3 hari tasyrik. Katakan kalau sebuah rumah ada 5 orang, keperluan harian RM50, ada 5 orang, RM250, kali dengan 4 hari, RM1,000. Ini dia panggil keperluan asasi bagi dirinya sendiri dan bagi mereka yang berada di bawah tanggungan. RM1,000. Setelah ditolak keperluan harian untuk 5 orang tadi, didapati masih lagi ada padanya lebihan yang mencukupkan sekurang-kurangnya untuk setumpuk ibadat korban. RM800. Maka orang yang termasuk mereka yang memiliki kemampuan. Kepada mereka inilah yang oleh jumhur fuqaha mengatakan sunan muakkad. Sunan yang sangat-sangat dituntut. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud siapa yang ada saatan kemampuan, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, tapi dia tidak melakukan ibadat kurban. Dia ada kemampuan, tapi dia tidak melakukan ibadat kurban. Fala yaqrabanna musallana, maka dia jangan menghampiri tempat salat kami, tempat salat yang didirikan salat Aidul Adha. Sudah tentu kalau kita perhatikan maksud hadis ini, satu peringatan yang sangat keras. Pada pandangan mazhab Imam Abu Hanifah dan satu riwayat daripada Imam Ahmad mengatakan bahawa ibadat kurban bagi mereka yang ada kemampuan adalah wajib. Wajib. Pendapat dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan satu riwayat daripada Imam Ahmad, wajib. Antara dalil yang menjadi sandaran ialah hadis yang kita bacakan tadi. Dan pada pandangan jumhur dalam mazhab Imam Syafi'i kita, selain daripada hukum asasnya ialah sunat muakkad yang sangat-sangat dituntut, ada satu lagi, dia namakan sebagai sunat kifayah. Sunat kifayah maknanya sunat. Sebagai contoh, kalau satu buah rumah, bilangan ahli keluarga yang ada dalam rumah tersebut ada 5 orang. Kalau satu orang sahaja yang melakukan ibadat kurban, maka gugurlah tuntutan kepada yang 4 orang lagi, kifayah. Tapi kalau sebuah rumah itu seorang saja, penghuni dia ada kemampuan, sunat ainiyah. Sunat yang dituntut ke atas diri dia sendiri. Itu dari segi hukum. Jadi kalau kita yang ada kemampuan dan kita sendiri yang tahu menilai dan melihat kemampuan diri kita sendiri, marilah kita sama-sama mengambil peluang yang ada di hadapan kita untuk sama-sama kita melakukan ibadat kurban. Pastikan yang terpenting sekali, innama yataqabbalullah
minal muttaqin. Sesungguhnya Allah akan menerima ibadat kurban, bahkan ibadat-ibadat yang lain daripada al-muttaqin, daripada al-mukhlisin. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Paduka di atas komentar ataupun perkongsian ya kepada kita sebentar tadi berkenaan dengan pengertian korban ya, hikmah korban dan juga hukum kita melaksanakan ibadah korban ini. Dan saya tertarik dengan apa yang Ayahanda Datuk Paduka Mufti sebutkan tadi ya berkenaan dengan bagaimana korban ini peristiwanya sudah pun berlaku pada zaman Nabi Allah Adam alaihi salam lagi. Nah, anak-anak pelajar dengar anak cerita itu tadi bagaimana dua anak Nabi Adam alaihi salam ya, seorang yang namanya apa? Qabil dan seorang lagi yang namanya Habil. Mereka berdua ini berkorban. Ya. Lalu yang Allah Subhanahu wa taala terimakan korban dia itu siapa namanya? Habil. Kerana apa korbannya diterima? Kerana korban Habil itu dilakukan dengan penuh keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Qabil itu korbannya itu dilakukan secara halai balai, tak ambil berat ya. Ini yang kita khawatiri dan kita tidak mahu peristiwa ini berulang lagi pada zaman kita pada ketika ini, di mana ramai orang-orang yang berkorban tetapi oleh kerana tidak ada ilmu, berkorbannya nak menunjuk-nunjuk, berkorbannya itu apa lagi ya, tanpa ada ilmu dengan perasaan riyanya, sum'ahnya, takabur dan sebagainya lagi, maka akhirnya korbannya itu hanyalah sia-sia dan amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyaz billahi min dzalik. Yang berbahagia Datuk Paduka, yang berbahagia tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, para penonton, anak-anak pelajar, ulul albab yang dikasih sekalian, untuk makluman semua para penonton ya, pada malam ini forum kita ataupun bicara mufti kita pada malam ini boleh kita tonton secara langsung di Facebook rasmi Masjid Negeri Masjid Zahir, Facebook rasmi Imam Besar Masjid Negeri Masjid Zahir, dan Facebook rasmi Jabatan Mufti Negeri Kedah Darul Aman serta Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan ramai pada malam ini mendapat manfaat ya daripada program yang dijalankan ini insyaAllah. Untuk yang seterusnya yang bagi Datuk Paduka, mungkin saya ingin gabungkan sajalah ya dua soalan ini supaya kita dapat bicara dengan lebih panjang lagi insyaAllah. Begini yang bagi Datuk, pernah berlaku ataupun kedapatan di dalam masyarakat kita ni bila mereka nak melakukan ibadah korban itu, mereka bahagi 8 bahagian. Yang bagi Datuk Paduka, mereka bagi 8 bahagian. Bagi 8 bahagian siap-siap. Kita duk selalu dengarnya 7 bahagian saja. Kalau seekor lembu kan, lembu ke kebau unta tu 7 bahagian. Kan? Tapi mereka ni 8 bahagian. Satu bahagian tu mereka bedak siap-siap untuk penyembelih dengan petugas-petugas. Jadi yang tu yang kita nak minta sedikit pencerahan lah daripada yang bagi Datuk Paduka. Ini satu perkara. Perkara yang kedua lagi, ini pun selalu berlaku juga dalam masyarakat kita. Satu korban, mereka bagi 7 bahagian yang bagi Datuk. Kemudian, satu orang kawan ni, bahagian dia nak buat korban. Kawan yang kedua, dia nak buat akikah. Kawan yang ketiga, korban pun tak mau, akikah pun tak mau. Dia nak buat nuri lah. Jadi maksud dia, dalam satu ekor lembu tu, 7 bahagian tu, macam-macam duk ada dalam tu. Jadi yang ni pun kita nak minta yang bagi Datuk Paduka tolong Ustaz bagi perjelas sikit supaya masyarakat kita ni jelas tentang kekelabuan ini. Kita bahasa lagu tu. Silakan yang bagi Datuk Paduka. Ini dia jelas sikit. Ya, kes.
Terima kasih. Terima kasih. Ini nama dia soalan canggih. Soalan canggih, sekok lembu, sekok unta ke kebau ke, bagi 8. Buat 8 tumpuk. Tu kata canggih tu. Sayyidina Jabir menceritakan yang mereka keluar sama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Jabir menceritakan yang dia bersama-sama dengan Rasulullah dan para sahabat yang lain keluar untuk muhillina, untuk melakukan ibadat kurban, untuk mengerjakan ibadat haji. Mengerjakan ibadat haji. Dan kata Sayyidina Jabir, Nabi maksud hadis cerita, Nabi SAW memberitahu kepada kami bahawa untuk seekor unta ataupun seekor lembu boleh dikongsikan oleh 7 orang. Sayyidina Jabir menceritakan Nabi bagi tahu macam tu. Jadi maknanya kalau kita satu ekor lembu kita biasa di sini ataupun kebau, kita bagi 8 tumpuk, jadi nampaknya bercanggah. Bercanggah. Apatah lagi disebut tadi oleh Tuan Imam selaku moderator, hak setumpuk hak lebih tu tumpuk yang ke-8 hak ni lah. Nak ambil nak bagi kepada orang kerja, nak ambil nak bagi kepada tukang sembelih dan sebagainya. Lebih lagi kalau tak kena, lebih-lebih lagi bercanggah tak kena. Kalau sekiranya tumpuk yang ke-8 itu tujuan sebagai upah kepada tukang sembelih. Yang tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pula bagi tahu. Dia bagi tahu bahawa satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, amarani an aquma bi udhiyati. Dia kata, Nabi suruh saya uruskan urusan kurban baginda. Dan baginda memperingatkan kepada aku, kata Sayyidina Ali, jangan mengambil sebahagian daripada daging udhiyah itu untuk dijadikan sebagai pengupah kepada tukang sembelihnya. Tak boleh. Tak boleh. Kalau kita nak bagi atas nama kepada tukang sembelih tadi, ambil duit asing, bukan bahagian daripada lembu kurban itu tadi, bukan duit asing, bagi sebagai pengupah. Kalau kita nak bagi juga sebagian daripada daging kurban tadi kepada tukang sembelih, pekerja dan sebagainya, atas nama bukan sebagai pengupah, tapi kalau dia layak menerima sedekah, sedekah. Kalau dia layak untuk menerima hibah, kita bagi atas nama hibah, bukan atas nama pengupah. Itu diperingatkan. Diperingatkan. Jadi maknanya kalau kita bahagikan sekok lembu kepada 8, satu yang dah tak kena, bercanggah, apatah lagi tumpuk yang ke-8 itu untuk tujuan sebagaimana yang kita katakan tadi. Apabila Nabi menetapkan sebagaimana hadis Jabir itu tadi, satu ekor unta, satu ekor lembu untuk 7 orang, kita sembelih, kita bagi 7 tumpuk untuk mereka yang mengambil bahagian dalam tumpuk-tumpuk bagi seekor lembu itu tadi. Buat macam tu dulu. Dan terpulanglah kepada mereka yang mengambil bahagian dalam seekor lembu tadi, untuk dia nak bagi sumbangan secara ikhlas daripada dia, terpulang kepada dia.
pihak pengurusan sekadar untuk mengurus supaya terhasilnya ibadat kurban, dan dari segi agihan pastikan diagih kepada 7 orang ataupun 7 tumpuk. Itu saja peranan pihak yang mengurus. Nah, tidak boleh dengan kehendak dia sendiri untuk nak menentukan. Nah, untuk nak menentukan. Apatah lagi sehingga berlaku seolah semacam siapa yang nak masuk mengambil bahagian dalam ibadat kurban, semacam satu paksaan. Mesti kena bagi 8. Sangat-sangat tersimpang daripada konsep, daripada maksud ibadat kurban itu sendiri. Yang nombor 2, soalannya dikemukakan, 1 ekor lembu ataupun 1 ekor kebau, nak dikongsikan 7 bahagian juga, tapi dengan nawaitu yang berbeza. Nak buat korban ada, nak buat akikah pun ada, tak mau buat apa, nak makan daging saja pun ada. Dibincang oleh ulama-ulama fiqh, mengatakan harus, boleh. 1 ekor lembu 7 orang, 3 orang nak buat kurban, 3 orang lagi nak buat akikah, seorang lagi dia tak mau buat apa, dia nak makan daging saja. Boleh, tidak menjadi halangan apa-apa, dan tidak terhalang tumpuk-tumpuk mereka yang nak melakukan ibadat kurban, tak terhalang tumpuk tersebut tetap menjadi sebagai ibadat kurban. Terima kasih. Terima kasih Yang Bahagia Datuk Paduka di atas pencerahan sebentar tadi. Jadi jelas tak semua? Maksud dia 1 ekor lembu ataupun 1 ekor kebau yang kita buat korban tu hanyalah boleh dibagikan kepada berapa bahagian? 7 saja. Terpaksa bagi laluan pasal bunyi dia kuat lagi daripada mikrofon ni. Jadi anak-anak pelajar, kita dapat dah di sini bahawa 7 bahagian seekor lembu su ataupun seekor korban itu bagi lembu ataupun kerbau ataupun unta dibahagikan kepada 7. Jangan tanya kalau 9 bahagian boleh tak? Kalau 8 pun tak boleh, 9 lagi lah tak boleh, hanya 7 sahaja. Terima kasih Sebagai Datuk di atas pencerahan tadi. Baik, untuk yang seterusnya mungkin kita tidak ada banyak lagi masa yang ada yang bagi Datuk ya. Berkenaan dengan macam kita yang duduk di kejiranan orang Muslim, orang tak Muslim. Macam tu. Kalau di dalam Qaryah Masjid Zahir ini, ramailah yang bagi Datuk kan. Kalau kita di kampung-kampung, tak timbul masalah ni, kan? Tak timbul masalah ni. Tapi kalau di pekan-pekan, di bandar-bandar, yang ni akan timbul sedikit kegusaran, sedikit kekeliruan lah. Macam mana nak buat ni? Apa dia permasalahan ni yang bagi Datuk? Iaitulah, boleh tak satu orang yang dia buat korban, kan? Bahagian dia 1 bahagian ke, 2 bahagian ke, 3 bahagian ke, kemudian setelah daripada tu hak bahagian yang dia ambil lah sikit-sikit tu, kemudian dia masak, kemudian kawan-kawan dia yang non-Muslim ni tak panggil, macam tak kena, mereka ni jiran kan, kawan-kawan lain pakat main duduk makan, kawan kerja lah apa semua kan. Jadi ni tuan rumah ni duduk pening ni, aku ni buat daging kurban ni, nak panggil mereka, tak tahu ni Ahmad ke, Mutu ke kan. Yang tu. Jadi boleh tak yang bagi Datuk kongsikan bagaimana cara ataupun solusi? Kalau kita kata tu suruh panggil terus lah. Kalau tak panggil berapa macam tak gamak pasal kami buat kenuri. Ni duduk sebelah rumah yang ni kan. Jadi kalau nak panggil juga tu, ada tak solusi ataupun cadangan daripada pihak yang bagi Datuk untuk nak selesai masalah panggil orang non-Muslim
dalam jamuan apa nama daging korban tu. Dipersilakan yang bagi Datuk. Terima kasih. Allahu a'lamu bis-shawab. Berkenaan dengan daging korban, boleh ke tak boleh kita bagi non-Muslim makan sama? Boleh ke tak boleh? Bila kita perhatikan dalam ara'ul ulama, pandangan-pandangan ulama, kita dapati bahawa dalam mazhab Imam Syafi'i kita cukup tegas, halus, cermat, mengatakan bahawa daging ibadat kurban ini tidak boleh dimakan oleh non-Muslim. Sebab dia satu daging yang disembelih berasaskan kepada ibadah. Ibadah kurban. Yang tujuannya untuk taqarrub kepada Allah. Yang tujuannya antara lain untuk tausiah kepada ahli keluarga dan fuqara wal masakin. Dan juga ba'dhum minal aghniya minal muslimin. Untuk orang ni. Sehingga kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah, antara lain Mughni al-Muhtaj, dia sebut di sana, andai kata daging kurban kita ini dimakan oleh non-Muslim, kita kena beli lain daging mentah, bawa balik untuk kita gantikan apa yang dimakan ataupun kadar yang dimakan oleh non-Muslim itu tadi. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i kita. Cukup ketat, halus, terperinci. Tapi kalau kita buka sikit lagi pandangan kita, kita tengok, tinjau, tengok bagaimana pandangan ulama-ulama yang lain. Dan kita di Malaysia, Kedah, masuk mazhab Imam Syafi'i yang menjadi pegangan kita. Saya sangat setuju untuk kita berpegang kemas dengan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Namun demikian kalau kita buka lagi pandangan kita, sunuh tengok pandangan-pandangan dalam mazhab yang lain, ada sedikit kelonggaran yang diberikan. Kelonggaran yang diberikan yaitu kepada non-Muslim yang miskin, yang menjadi jiran kita. Non-Muslim yang termasuk dalam golongan fuqara, masakin, dan dia jiran kita. Ada sedikit kelonggaran, tapi tak terbuka begitu. Ada di sana syurut. Agak ketat juga. Ingat? Pertama, non-Muslim ini dia juga fakir, dia miskin. Yang kedua, jiran kita. Boleh? Diantak sikit ke mereka, bagi mereka makan. Tapi saya pun jiran saya, non-Muslim, alhamdulillah dia tahu. Daging kurban tidak boleh dimakan oleh non-Muslim.
Bagi saya lega. Dia sendiri tahu kata dia tak boleh makan. Saya pun tak ada nak fikir lah. Walaupun saya katakan tadi yang saya tetap masih yakin dengan pandangan Imam Syafi'i kita. Nah, itulah sikit pandangan ulama berkenaan dengan bolehkah daging korban ini dimakan oleh non-Muslim. Kasih. Wallahu a'lam. Terima kasih yang bagi Datuk Paduka. Maksudnya di sana ada mazhab-mazhab yang masih lagi memberikan kelonggaran namun bersyarat seperti mana yang telah disebutkan oleh yang bahagian Datuk Paduka sebentar tadi. Mungkin ini soalan yang kedua terakhir lah Datuk ya. Kita nak sampai kepada penutupan tirai kita dah pada malam ini. Baik. Ada soalan yang diajukan di antara kurban dan juga akikah itu bagi Datuk Paduka yang manakah yang perlu diutamakan dan yang perlu didahulukan antara ibadah akikah dan juga korban. Itu satu perkara. Yang kedua, ada satu keadaan ni, satu orang anak ni dia teringin juga nak buat korban untuk ayah dia. Tapi ayah dia ni meninggal dunia bila? Meninggal dunia lah. Jadi dia sayang ke ayah dia, dia nak buat juga korban ke atas ayah dia. Jadi pohon yang bagi Datuk berkongsilah kepada para pendengar dan penonton pada malam ini berkenaan dengan persoalan ini. Dipersilakan yang bagi Datuk. Terima kasih. Berkenaan dengan yang mana perlu diutamakan di antara akikah dan korban. Akikah sembelihan apabila dikurniakan oleh Allah anak cucu. Sebagai contohnya, sebagai nak melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada akikah juga merupakan ibadat yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah. Baik. Soalannya yang mana yang hendak diberi keutamaan dan didahulukan di antara dua ibadah ini? Kalau kita ada kemampuan. Kalau kita ada kemampuan untuk melakukan secara serentak, katakanlah boleh anak ke, boleh cucu ke, dalam bulan raya haji, di hari raya haji. Ataupun hari-hari tasyrik. Pada masa itu Allah kurniakan kepada kita anak. Ataupun kita sebagai tawan cucu. Dan kita ada kemampuan yang lebih. Adalah lebih baik kita melakukan secara serentak. Kita lakukan secara serentak. Korban, tak apalah dia setumpuk. Setumpuk. Tapi kalau akikah untuk anak laki-laki 2 tumpuk. Untuk anak perempuan 1. Dia ada kemampuan. Seorang ayah dia ada kemampuan. Allah kurniakan kepada dia cahaya mata. Sama ada pada hari raya ataupun hari-hari tasyrik. Dia ada kemampuan. Allah kurniakan kepada dia anak laki-laki. Dia buat korban setumpuk. Dan 2 tumpuk lagi untuk ibadat akikah kepada anak laki-laki. Kalau dia ada kemampuan. Baik, macam mana kalau sekiranya dia tidak ada kemampuan? Utamakan ibadat korban. Dalam tempoh hari raya dan hari tasyrik. Sebab ibadat korban ini dia ditentukan masa dia. Dan masa dia untuk 1 tahun amat terhad. Hanya 4 hari sahaja. Hari raya dan 3 hari tasyrik. Utamakan ibadat kurban. Sementara ibadat akikah masa dia panjang. Bila-bila kita boleh buat. Luak daripada Zulhijjah boleh buat. Bila-bila masa. Itu
bagaimana ulama memberi pandangan, bimbingan kepada kita bila mana kita berhadapan dengan keadaan ini. Nah, mampu buat secara serentak, tak mampu utamakan ibadat kurban. Nah, karena ibadat kurban masa dia terbatas, dan selepas itu barulah ibadat akikah. Karena ibadat akikah masa dia sepanjang tahun. Satu lagi soalan. Baik. Seorang anak yang ingin terus berbakti kepada mak ataupun ayah dia, tapi ayah dia, mak dia dah meninggal dunia, dia ingin untuk melakukan ibadat kurban kepada mak atau ayah dia yang telah meninggal dunia. Bolehkah tak boleh? Nah? Bolehkah tak boleh? Juga turut menjadi perbincangan ulama dalam kitab-kitab tulisan mereka. Nah? Boleh sekiranya mak yang telah meninggal ataupun bapa, ayah yang telah meninggal ada wasiat. Wasiat untuk mana pesan? Nah, sebelum dia mati dia pesan ke anak dia. Katakan anak dia nama Muhammad. Muhammad, esok kalau ayah mati, kalau kamu ada kemampuan, tolong buat kurban ke ayah. Itu pesanlah tu. Ataupun begitu juga kalau mak dia kata macam tu. Nah, esok bila mak mati, nah Muhammad, ada Allah bagi rezeki lebih, tolong buat kurban kat mak. Itu makna pesan, wasiat. Maka boleh si anak ini melakukan ibadat kurban kepada sama ada mak atau ayah dia yang telah meninggal dunia. Maknanya, maksudnya, kalau mak dan ayah yang telah meninggal dunia, sebelum mereka meninggal dunia dulu, tidak ada pun pesanan tadi. Maka anak tak boleh buat. Tapi walau bagaimanapun, ulama bila dia menutup satu lorong jalan, dia buka satu lorong yang lain. Dia tak boleh buat kurban atas nama, nah, kambing ini aku jadikan sebagai ibadat kurban kepada ayahku atau emakku. Si Fulan bin si Fulan. Si Fulan binti Fulan. Tak boleh. Dalam bentuk seperti itu, dia boleh buat kurban untuk mak dan ayah yang telah meninggal, yang meninggal dunia tanpa wasiat pesan. Dia buat kurban untuk diri dia sendiri. Nah? Allahumma hazihi udhiyati fataqabbal minni. Ya Allah, ini adalah ibadat kurban aku. Terimalah ibadat kurbanku, ya Allah. Selepas clear semua, dia niat minta kepada Allah, memohon berdoa, ya Allah, jadikan pahala ibadat kurban yang aku lakukan ini untuk ayahku, untuk makku, dan sebagainya. Boleh, dan pahala ibadat kurban tadi sampai kepada mak dan ayah dia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, ya, jadi terang lagi bersuluh lah. Maksud dia, satu orang anak ni dia nak buat korban untuk mak dia yang telah meninggal dunia, ayah dia yang telah meninggal dunia. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tapi yang boleh adalah apa? Menghadiahkan pahala. Hadiahkan pahala korban tu untuk ibu dan ayah dia yang sudah meninggal dunia. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini di antara kita katakan kelembutan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi, kok mana pun ada lagi ruang-ruang cara-cara untuk kita nak sampaikan pahala kepada ibu dan ayah kita yang tercinta, sekalipun mereka telah pun meninggal dunia. Allahu Akbar. Terima kasih Yang Baginda Datuk di atas pencerahan sebentar tadi. Dan saya kira Yang Baginda Datuk, kita ni kalau nak ikutkan soalan ni banyak Datuk, tapi main dengan masa yang tak mengizinkan ni berapa, sat saja nak. Tapi itulah masa begitu mencumburi kita. Yang betul-betulnya masa tu begitu bergerak pantas. Dan sebelum akhir, dia ada penutup, dia kena ada jugalah Yang Baginda Datuk pasal kita mula tadi mukadimah dia kan. Jadi hak nak tutup ni Datuk,
ada di kalangan kita di luar sana tu, ibu-ibu, ayah-ayah, kadang-kadang mereka mampu yang berkata tu. Mampu. Kan? Kita tahu ada duit dalam bank tu ada. Tapi dia kata, sunat ya Ustaz, oi. Kan? Bangsa kan sunat, buat dapat pahala, tak buat bukan dapat dosa. Jadi itu mereka tu. Golongan yang macam tu, koklah ada kata-kata semangat sikit. Mudah-mudahan yang mendengar tu dia kata, kalau lagu tu tak boleh jadi, kan, esok nak pergi keluar duit lah, nak pergi bayar duit pasal dia pun nak buat korban juga pada tahun ini, walaupun ia hanyalah sunnatun muakkadatun, sunat yang dituntut. Sekian, itu saja Datuk soalan yang terakhir pada malam ini, dipersilakan. Terima kasih. Kita kadang-kadang kita silap faham bila mana dikatakan sunat, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ya? Memang itu ta'rif amalan sunat. Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa apa-apa. Ya? Kadang-kadang kita silap betul pahamannya macam tu. Ya? Tapi pahaman yang semacam itu tidaklah bermakna kita boleh bermudah-mudah mengambil ringan berkenaan dengan ibadah-ibadah yang ada dalam agama kita ini. Nah, yang kategorinya sunat, dan kategori sunatnya itu pun ada yang dinamakan sebagai muakkadah. Yang dikatakan sunat muakkadah termasuk ibadah kurban ini. Sunat, satu sunat yang sangat-sangat dituntut. Dan dari segi tuntutannya itu hampir sama dengan tuntutan melakukan perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang fardu. Itu satu segi. Yang kedua, sebagaimana kita katakan tadi, syiar. Ibadah kurban ini merupakan sebagai di antara sebesar-besar syiar ketika mana kita berada di bulan Zulhijjah, terutamanya hari raya Idul Adha dan juga 3 hari tasyrik. Nah, kita yang ada kemampuan, takkan kita mau kita tertinggal daripada turut bersama untuk nak memancarkan syiar yang begitu besar ini. Kita kena tengok di situ. Yang kedua, kita nak lihat juga sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ibadah kurban merupakan sebagai sebesar-besar amalan yang akan mendekatkan kita dengan Allah. Kita tengok di situ. Kita tengok, jangan tengok dia sebagai sunat, buat dapat pahala, tak buat tak apa. Itu satu kesilapan yang besar. Satu kesilapan yang besar. Baik. Daripada Mihnab bin Sulaim. Mihnab bin Sulaim menceritakan kepada kita, dia kata Nabi SAW memberitahu kepada kami, ya ayyuhan nas, wahai an-nas, wahai sahabat-sahabatku sekalian, wahai umat-umatku sekalian, ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyah. Ingat, kata setiap-tiap ahli keluarga sebuah rumah, bagi tiap-tiap tahun hendaklah melakukan ibadat udhiyah, yakni kurban. Itu Nabi suruh. Nah. Maknanya bukan tahun ni kita buat depan tak kena buat nakut. Tak, bukan macam tu. Nah. Tiap-tiap tahun dituntun ke atas ahli keluarga sesebuah rumah, yakni yang ada kemampuan. Kita kena tengok di situ. Nabi suruh. Ada lagi hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Ma'amila adamiyun yawman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya yang paling disukai oleh Allah daripada amalan menumpahkan darah sembelihan binatang kurban. Tengok di situ. Jangan tengok sekadar dia merupakan sebagai sunat muakkad. Sebab itu saya menyeru kepada rakan-rakan di luar sana, termasuk yang berada di sini, diri saya sendiri,
yang ada kemampuan untuk melakukan ibadah kurban, marilah kita lakukan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah. Syukur kerana Allah Subhanahu wa taala masih memberi keizinan kepada kita untuk terus hidup dan bertemu dengan hari-hari yang disyariatkan kepada kita untuk melakukan ibadah kurban ini. InsyaAllah, mudah-mudahan, marilah sama-sama kita rebut peluang yang ada, karena mungkin peluang yang ada di hadapan kita pada hari ini mungkin tidak akan berulang. Allahu a'lam. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih yang bagi Agenda Datuk Paduka Mufti Negeri Kedah Darul Aman di atas pencerahan dan juga kita katakan saranan, ya, saranan untuk ibu-ibu, ayah-ayah di luar sana yang mereka sebenarnya berkemampuan, ya, untuk mereka melaksanakan ibadah korban pada tiap-tiap tahun lah kalau boleh, ya, kerana ia merupakan saranan daripada baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak pelajar ustaz ni balik pergi di rumah, esok lusa ni tanya dekat mak ayah, mak buat korban tak? Mak buat dah tahun lepas. Dah, tapi itulah cik mengaji, Nabi kata kena buat tiap-tiap tahun. Sunat buat tiap-tiap tahun. Itu dia nah. Jadi akhirnya mak kita pun akhirnya tak apalah kalau gitu mak buat jugalah. Jangan lupa sekilo daging bagi kat ustaz lah. Baik. Jadi yang bagi Datuk Paduka, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya selaku moderator pada malam ini dalam program Bicara Mufti pada malam ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lembaga Agenda Datuk Paduka kerana sudi untuk bersama-sama dalam menjayakan program ini. Dan juga terima kasih diucapkan kepada Ahli Jawatankuasa Pelaksana di Jabatan Mufti Negeri Kedah, Ahli Jawatankuasa Pelaksana di Masjid Negeri, Masjid Zahir, dan juga Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah. Dan tidak dilupakan juga kerjasama yang bagi Datuk Paduka, ya, daripada Sekolah Menengah Agama Kedah Ulul Albab. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah bersinak-sinak saja pada malam ini dengan cahaya-cahaya Al-Quranul Karim. Terima kasih kepada pengurusan pihak sekolah kerana sudi, ya,